Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Cabang-cabang iman. Ahli sunnah menetapkan bahawa iman ini dia ada level-level dia. Iman boleh menaik dan boleh menurun, dan dia ada banyak cabang-cabangnya, kerana iman itu terdiri daripada kata-kata dan perbuatan. Kata-kata hati dan kata-kata lisan, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Bila dia melibatkan amalan hati, bila melibatkan amalan lisan dan melibatkan amalan perbuatan badan, maka banyaklah dia punya cabang-cabangnya. Betullah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Fa'alaha fa'afdaluha la ilaha illallah wa adnaha ibadatul adha 'anil tariq wal haya' syu'batul minal iman. Kan? Betul tak? Ke salah? Dah habis dah, masya-Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Habis. 153. Okey. Okey, bahagian ke-33, sebab terjadinya musibah dan cara penanggulangannya. Benda ni, cara kita menghadapinya. Okey. Dan cara kita menolak musibah tadi. Cara kita menghadapi dan menolak musibah tersebut. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, Al-Quranul Karim telah menyebutkan beberapa sebab terjadinya musibah. Berikut bagaimana Allah menghilangkan musibah tersebut dari para hambanya. Di antaranya firman Allah, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahnya kepada suatu kaum sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Apa dalil daripada ayat ni? Dalil bahawa kita nak mengubah, kita kena usaha untuk diri kita. Itu sunnatullah. Itu sunnatullahu fil kaun. Sunnah Allah pada alam ni bahawa kita nak ubah, kita kena ubah diri kita. Apakah maksudnya Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tidak mengubah, maksudnya Allah Ta'ala tidak berkuasa? Bukan. Iaitu pada sunnatullah, Allah Ta'ala ni mengubah kita, dia akan ubah manusia tadi kalau manusia tu sendiri yang ubah diri dia. Jadi maksud dia, wa may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah Ta'ala bagi hidayah kat dia, Allah Ta'ala, maka tak ada siapa yang boleh sesatkan dia. Maksudnya apa dia? Iaitu kalau dia usaha kepada hidayah Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala bagi hidayah dekat dia. Orang tak cari hidayah kepada Allah, Allah Ta'ala tak bagi hidayah kat dia. Sebab itulah kalau kita tengok Al-Quran berkenaan dengan orang kafir, bila dia kata, "Ya Allah, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Wahai Tuhanku, boleh tak kamu kembalikan balik kami di dunia supaya kami menjadi orang yang beriman? Allah kata, "Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun." Mereka tu kalau mereka patah balik ke dunia sekalipun, mereka akan patah balik perangai lamanya. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala jadikan mereka tu masuk neraka, mereka tu sesat, bukan sebab Allah Ta'ala zalim. Sebab memang Allah Ta'ala tahu dia ni, Muhammad ni memang dia akan jadi orang yang zalim. Dia akan jadi orang yang langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kita ahli akidah kita kata apa? Jika Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala azab orang dalam neraka, itu adalah kerana keadilannya. Dan apa orang yang, mana-mana orang yang Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga adalah kerana kerahmatannya, bukan sebab keadilan. Sebab amal kita tak boleh nak mengcover kita punya dosa dan juga nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan. Dan juga ayat kedua, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan perbuatan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahan kamu. Musibah bila kita tengok dari dua jenis musibah.
satu musibah yang Allah Ta'ala kenakan kepada kita di atas takdir Allah Ta'ala sebagai satu bentuk ujian kepada kita. Contohnya sakit, contohnya meninggal. Meninggal ni bukan kuasa kita. Okey. Musibah yang kedua ialah musibah yang terjadi kerana tangan kita sendiri. Contoh, musibah maksiat yang banyak berlaku. Sebab apa? Kita yang pergi buat. Musibah jenayah yang banyak. Sebab apa? Kita yang memberi ruang kepada orang buat musibah. Musibah orang masuk rumah curi sebab kita tak kunci betul-betul pintu tu. Nampak tak? Lepas tu bila kita tengok ayat ini, tidaklah suatu musibah yang terkena kepada kamu melainkan kena tangan-tangan kamu. Kita kena faham ada dua jenis yang Allah Ta'ala bagi. Satu, ujian, satu bentuk yang memang bukan kuasa, bukan kerana tangan kita. Itu kerana Allah Ta'ala, memang Allah Ta'ala nak uji kita. Yang kedua adalah kerana kelalaian kita, lalu Allah Ta'ala timpakan musibah kepada kita. Yang ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam ni adalah bahagian yang kedua tadi. Sebab nanti orang ingat nanti tsunami pun sebab orang. Kalau macam tu nanti zaman Umar Al-Khattab berlakunya ta'un, adakah kamu nak kata Umar Al-Khattab tu yang berdosa? Nanti payah pula nanti. Sebab ada setengah orang bila berlakunya banjir di Kelantan hari tu, ni sebab orang Kelantan ni lah, dia kata. Orang Kelantan ni banyak dosa, dia kata. Habis tu orang KL tak ada dosa ke tak ada banjir? Orang KL tak ada dosa, tak ada banjir. Punyalah berlambat kedai arak ni. Dan jangan ingat satu bandar tu tak dikenakan dengan musibah, maksud Allah Ta'ala sayang kat kampung tersebut. Tak. Kadang-kadang Allah Ta'ala dia tangguhkan. Innama namuddu lahu minal azabi madda. Kami akan tangguhkan baginya azab. Perhati ayat Allah Ta'ala ni. Mungkin kita tak kena banjir sebab Allah Ta'ala nak bagi orang KL ni biar kena azab kat neraka lebih. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu kita kata jangan sedap cakap. Barakallahu fikum. Kan kita kata kena ubah dengan tangan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan manusia. Pencemaran sebab apa? Tangan manusia. Perang sebab apa? Sebab tangan manusia. Kemarau sebabkan Allah. Tapi kita katakan macam mana makanan itu tak ada? Sebab kelalaian manusia untuk mengagihkan makanan itu dengan cara yang betul. Sebab tu dalam Islam, setiap perkara yang berlaku, akidah ahli sunnah dia tengok pada dua sisi. Setiap isu, setiap perkara yang berlaku dalam diri kita, masyarakat kita, negara kita, perlu dilihat dengan dua mata pandangan yang jelas. Kalau kita tengok pada salah satu pandangan saja, kita akan sesat, kita akan tersalah, kita akan silap dalam kita berakidah dengan akidah kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apa dia? Kita kena pandang dengan pandangan qadar dan kita kena pandang dengan pandangan syarak. Oh, maksud tu ustaz? Contoh, bawa kereta main WhatsApp, gera-gera pam terlanggar kereta orang. Inilah qada dan qadar. Betul tak? Betul qada dan qadar. Tapi kamu tak pandang dengan satu lagi pandangan apa? Sekali lagi pandangan dua pandangan. Apa dia? Pandangan qadar dan pandangan syarak. Pandangan syarak adalah kamu silap sebab kamu pergi main cuai, main handphone lah besar. Ya betul, qadar Allah Ta'ala telah menjadikan kamu ini accident. Tapi pandangan syarak kata kamu accident sebab kamu cuai dan lalai. Jadi setiap isu yang perkara kena pandang daripada dua pandangan ni. Kalau kita pandang satu saja, alah dah qadar dan qadar, biarlah. Ataupun kita salahkan satu saja. Itulah kau sebab kau main handphone kita tak accident. Kalau kau tak main handphone kita tak accident. Kerana kau lupa mana Allah Ta'ala. Tapi kalau yang macam ni dia sendiri yang buat. Tengok niat lah macam mana. Mati syahid ke tak syahid tengok niat. Tapi bukan syahid dunia lah, syahid akhirat dia panggil. Dia panggil syahid akhirat. Mati sebab apa? Tengoklah mati sebab apa. Kalau dia nak pergi karaoke, syahid apa dia? Dia nak jawab WhatsApp tu tengah ngumpat. Ni kau tahu tak? Kau tahu nak jawab. Aku pun tahu juga buat mati. Syahid apa macam tu kan? Barakallahu fikum. Ya? Kalau ngumpat nak komen, masya-Allah.
Dalam semua masalah, harga minyak naik, pandang dua pandangan. Satu pandangan qadar, memang harga dunia sekarang ekonomi tak stabil, minyak naik. Cara yang kedua, pandangan syarak, iaitu macam mana takbir urus minyak kita dalam negara tu. Saya bukan kata Malaysia lah, saya kata umum. Kalau kata Malaysia pula ustaz nak kritik kerajaan Malaysia, tak. Sebab kita pun tak tahu. Kita ustaz, bukan kita tahu statistik minyak apa semua. Tak, kita tak pandai-pandai komen dekat sini. Harga pun tak tahu. Orang kata fiskal pun tak tahu maksud fiskal tu apa. Nak cerita pasal ekonomi apa benda. Barakallahu fiik. Kita serahkan pada orang alim. Tapi saya katakan apa, bila berlaku satu perkara tu, kena lihat dengan dua tinjauan, iaitu pandangan syarak dan pandangan qadar. Juga kalau rumah kita masuk pencuri, pandangan syarak dan pandangan qadar. Pandangan syarak qadar ni Allah nak jadikan memang pencuri masuk. Pandangan syarak dia mungkin kita kurang beri perhatian, pintu tak kunci, lalai, tak cukup lagi keselamatan apa semua. Sebab Allah Ta'ala bertindak di atas dunia ini. Allah Ta'ala, hukum Allah Ta'ala ni, biasanya Allah Ta'ala buat hukum dunia ni dengan berdasarkan sunnatullah. Sunnatullahu fil kaun, sunnah Allah Ta'ala pada alam ini. Betul Allah Ta'ala kata apa? Innallaha rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala kata diciptakan langit dan bumi. Allah Ta'ala kata wasyamsa, ayat tu, wasyamsa wal qamara musakhkharatun bi amrih. Matahari dan bulan itu digerakkan, ditundukkan bi amrih, dengan arahan Allah. Maksudnya matahari dan bulan itu dia bergerak ikut sistemnya. Wa kullu syai'in 'indahu li ajalin musamma. Dan setiap dia ada dia punya sistem. Begitu juga dengan alam ni ada dia punya sistem. Kita kena bertindak dengan sistem alam ini, baru kita boleh mendapat kekuatan. Sebab tu para ulama kita kata, kita ni bila kita kena alim dengan dua ilmu, ilmu syar'i dan ilmu kauni, baru kita boleh menguasai alam. Ilmu syar'i, ilmu kena hukum alam, apa hukum-hukum syarak, halal, haram, mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid. Tapi satu lagi ilmu yang Allah Ta'ala suruh kita kuasai juga adalah ilmu kauni ini. Ilmu kauni ni tu ilmu macam mana benda ni berfungsi. Kalau kita tak tahu macam mana benda berfungsi, tu nak pegang senapang pun tak reti, nak buat benda pun tak reti apa semua, terpaksa kita bergantung kepada orang kufar. So apa? Ulama pada zaman dahulu, orang alim pada zaman dahulu, dia faham benda ni. Sebab tu dia ilmu kauni tu ingat dia menguasai dan dia pelajari. Walaupun kita kata itu bukan satu-satunya sebab kemenangan umat Islam. Ada seorang kata umat Islam nak menang kita kena kuasai teknologi. Ya, betul. Tapi ilmu syar'i juga kena kuasai. Dan kita kena, ilmu kauni itu pembantu kepada kita untuk menegakkan ilmu syar'i. Dengar ni, ilmu kauni, ilmu alam ialah ilmu untuk membantu kita menegakkan hukum Allah. Ilmu kauni ialah ilmu untuk cara membantu kita untuk taat kepada perintah Allah dan mentauhidkan Allah SWT. Contohnya macam ilmu buat tudung. Bukankah ilmu buat tudung ini ilmu untuk membantu kita mentaati perintah Allah dari segi tidak buka hijab? Ilmu melihat bulan-bulan semua ialah ilmu untuk membantu kita mengetahui bila bulan Ramadan, bila bulan-bulan sekian, nak mengetahui haul dan nisab. Haul ketika bayar zakat. Bukankah ilmu ni tengok bintang tahu kita arah kiblat, nak tahu kan apa semua, bila kapal berlayar nak berdakwah ke satu bandar yang jauh, kena naik kapal, kena ada ilmu bintang untuk lihat arah dan semuanya. Itu ilmu kauni. Ilmu kauni untuk membantu kita mentaati perintah Allah. Ilmu kauni bukan ilmu tujuan. Ilmu kauni bukan ilmu tujuan. Kita bukan belajar doktor sebab tujuan doktor tu, bukan. Ilmu doktor untuk membantu kita mentaati perintah Allah. Kita faham masalah ni. Sebab tu kita kata dalam buku ni telah jadi kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian daripada perbuatan mereka. Nampak tak? Kita ni buat maksiat banyak, tersebarnya maksiat, tersebarnya jenayah, akhirnya kita sendiri yang terasa kesannya. Betul tak? Yang sebut banyak kali dalam kuliah. Sekarang ni anak-anak kita semua tak berani dah kita pergi pasar seorang-seorang. Mana berani? Dulu dia satu, kita naik basikal keliling kampung, kita pusing. Naik longkang, keluar longkang, naik bukit, turun bukit. Kan? Masa kita kecil dulu, bercala-cala muka. Tahu-tahu sedar-sedar petang-petang dah balik dah rumah. Mak kita tak kisah pun. Sekarang ni hilang 10 saat di mana mata kita dah kelang kabut.
Pergi taman permainan, ikut anak kita. Kau pergi taman Tasik Titiwangsa kan, besar taman permainan dia tu. Kita kena ikutlah anak kita naik tu, bila jauh sikit, panggil jauh sini. Tak seronok dah bawa anak pergi. Patutnya kita biar je lah dia naik, dia lompat, turun, pijak-pijak apa semua. Sedar dah habis, kita balik, jom. Ini nak kena ikut dia. Padahal dah besar, dah 6 tahun. Kenapa? Sebab apa? Kesan daripada dosa kita sendiri. Kau tahu Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa kadzalika duwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am. Wa kadzalika, oleh itu Allah Ta'ala nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan. Kami jadikan, surah Al-An'am, nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan. Surah Al-An'am ayat 129. Baca ayat tu, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami menjadikan sebahagian orang yang zalim itu kawan rapat bagi orang yang lain. Maksudnya apa? Iaitu sebab kita buat dosa, lalu banyaklah orang-orang yang jahat yang lain. Allah zahirkan bagi orang yang buat dosa tu, orang buat dosa yang lain sebagai kawan rapat dia. Lepas tu yang kita kena ikut je anak kita. Sebab apa? Keliling semua orang-orang yang jahat. Sebab apa? Sebab dosa kita juga. Dan tafsiran yang kedua, nuwalli maksudnya kita mewalikan orang yang zalim ke atas orang yang zalim. Maksudnya apa? Kita jadikan orang zalim itu pemimpin ke atas orang yang zalim. Sebab tu para ulama kita kata, kenapa dapat pemimpin yang jahat? Sebab kita yang jahat. Sebab apa? Kita yang pergi pilih pemimpin yang jahat tu. Ini umum, tak ada kena-mengena dengan kerajaan Malaysia. Ini kerajaan Bolivia, contohnya. Lain. Kenapa? Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Kami menjadikan orang zalim itu apa dia? Pemimpin kepada orang yang zalim. Allah Ta'ala sebut ayat lain pula, wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, supaya rasa perpecahan, pergaduhan antara mereka sendiri. Pergaduhan yang berlaku dalam Malaysia sebab apa? Saya sebut Malaysia kali ni. Kenapa kita bergaduh? Bergaduh parti dengan parti, aliran dengan aliran, grup ini dengan grup itu, sampai kecoh sampai satu tahap memenjarakan antara satu sama lain. Yang kita penjarakan tu geng-geng kita juga, kawan-kawan kita sebenarnya, sekolah-sekolah. Kadang-kadang satu Muslim, sama-sama Muslim. Kenapa? Sebab apa? Meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sambung lagi. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah Ta'ala telah membuat perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Dulu kita aman lagi tenteram, kan? Jalan sana sini, boleh tengok rumah orang. Masuk USJ 1, keluar USJ 2. Masuk USJ 2, boleh masuk USJ 3. Tengok rumah orang, besarnya rumah USJ 1 ni. Pusing, rumah USJ 2 pula besar, USJ 3 pula cantik design dia, USJ 4 cantik. Sekarang USJ 1 kat rumah nombor berapa? Okey lah, rumah nombor USJ 2 lah. Kita tengok rumah USJ 2, kat rumah nombor berapa mau pergi? Dah tak payah lalu dah, semua tak payah lalu. USJ tu kita boleh lalu, dia punya jalan besar tu je. Dah masuk ni kena sekat, masuk ni kena sekat, masuk ni kena sekat. Sebab apa? Orang jahat banyak. Nak masuk rumah kakak kita bukan main, kena tahan, tahu tak? Bagi kad, dia telefon kakak kita, ni Yunus sebelum datang, dia kata, okey, bagi dia masuk. Ini seksa, nak masuk rumah kakak sendiri nak seksa. Kenapa jadi macam ni? Sebab banyak penjenayah. Banyak penjenayah sebab apa?
banyak maksiat. Banyak maksiat sebab apa? Sebab tak ikut sunnah Nabi, ajaran Nabi SAW. Maka rezekinya datang, keadaannya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Fakafarat bi'an'umillah. Apa maksud mengingkari nikmat Allah ni? Apa maksud ingkar dengan nikmat Allah? Ingkar dengan nikmat Allah maksudnya adalah tidak menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu dia maksudnya ingkar. Bukannya ingkar aku tak nak nikmat. Bukan. Macam orang kata, asal tak saya aircon ni? Engkau ni kufur nikmat, betul lah. Itu orang Melayu kita kan. Kufur nikmat orang Melayu. Kalau ada aircon tak pasang, kufur nikmat. Bukan. Kufur nikmat tu dia pasang aircon, rupanya pasang aircon untuk tengok benda maksiat. Itu baru kufur nikmat. Beli makanan banyak-banyak, orang semua makan, tak kufur nikmat. Beri makan banyak-banyak, membuat majlis yang kufur kepada Allah, itu baru kufur, baru membazir. Baru nama membazir. Sebab tu jangan salah faham membazir. Satu, membazir beli lebih-lebih tak habis, itu satu. Membazir yang kedua, dia gunakan pada tempat yang haram, itu membazir. Sebab dia tak ada pahala kat situ. Faham tak? Tak faham? Dia guna duit untuk buat maksiat. Walaupun RM2, tapi kalau RM2 itu pada maksiat, itu nama juga membazir. Ini para ulama kita kata. Kita faham bazir itu terlebih kan? Tak. Dia buat majlis yang haram, ikhtilat, dia campur ada alat muzik, dia campur lelaki perempuan, semua dengan tidak berhijab, apa semua. Kemudian campur, gunakan makanan yang dibeli, yang disembelih, yang apa semua, walaupun cara yang halal, tapi tetap juga dikira sebagai membazir. Sebab majlis itu majlis yang maksiat. Seperti menyambut hari jadi dengan konsert-konsert apa semuanya. Umum lah ni, tak ada kena-kena dengan siapa lah. Umum. Umum. Barakallahu fikum. Ayat-ayat yang mulia ini memberi pengertian kepada kita bahawa Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Tidak akan menurunkan bala dan bencana atas suatu kaum kecuali setelah perbuatan maksiat dan pelanggaran mereka terhadap perintah-perintah Allah. Lepas tu kata para ulama, tak ada benda. Lepas tu yang kata baru ni Ustaz Firanda yang ceramah, tengok tak? Anda ini bodoh sekiranya apa? Buat maksiat kepada Allah. Sebab apa? Maksiat adalah penghalang rezeki paling besar sekali. Allah ustaz, tengok orang kafir tu kaya je, buat maksiat banyak. Itu kalau dia tak buat maksiat tu, dia lagi kaya tu. Kalau tak buat maksiat, mungkin lagi kaya dia. Dan Allah Ta'ala bagi mereka nikmat tu sebagai apa? Istidraj. Ingat, idza ra'aita Allah yu'ti 'abdan minad dunya ma yuhibbuhu wa huwa 'asin lillah, atau kata Rasulullah, fa'lam annahu istidraj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, bila kamu lihat Allah Ta'ala bagi suatu benda dunia kepada seorang yang dia sangat suka benda tersebut, dalam keadaan dia sedang bermaksiat kepada Allah, ketahuilah itu adalah istidraj. Istidraj apa dia? Sebagai cara untuk menambahkan kekufuran dan menambahkan azab di akhirat kelak. Lebih-lebih lagi kerana jauhnya mereka dari tauhid dan tersebar luasnya berbagai perbuatan syirik di banyak negeri-negeri Islam, seperti menyembah kubur, seperti khurafat, seperti bomo-bomo. Bomo-bomo boleh dia beri highlight keluar dalam TV. La haula wala quwwata illa billah. Ni sebuah negeri lah, nun jauh di sana. Bomo mendapat highlight yang sungguh hebat sekali. Keluar TV, macam tangkapkan dia, penjarakan dia kerana melakukan perbuatan sihir dan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendakwa ilmu ghaib. Mendakwa ilmu ghaib itu antara benda yang kufur kepada Allah. Tahu sekian dan sekian, tahu mana demi mana benda yang akan berlaku, benda yang tak boleh nampak dengan mata kasar secara hukum alam, secara ilmu kauni yang tak boleh nampak, kan? Maka siapa yang mendakwa tersebut mendakwa ilmu ghaib. Iddia ilmu ghaib minal kufri. Mendakwa ilmu ghaib itu adalah termasuk kufur kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala declare dalam Quran, wala ya'lamul ghaiba illahu, dan tak ada siapa yang mengetahui ilmu ghaib melainkan Allah Ta'ala. Betul, Syekh Abdul Wahab mengatakan antara perkara yang menyebabkan kufur tagha, iaitu taghut. Wajtanibut taghut. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan itu sembahlah Allah, jauhilah taghut.
Apa itu tagut? Dalam ayat lain, yu'minuna bil jibti wat tagut. Orang musyrikin, ahli kitab itu, orang Yahudi itu beriman dengan al-jibti wat tagut. Al-jibti wat tagut itu apa dia? Ahli sihir dan tukang-tukang tilik. Kita bagi highlight kat mereka, iklankan. Barakallahu fikum. Ini Allah Ta'ala turunkan azab, musibah yang kita tak pernah tahu. Dan musibah paling besar, musibah dari segi agama, tuan-tuan rahimahkumullah. Jangan ingat musibah okey je, aman je, tak ada apa pun. Rupanya musibah dari segi agama. Anak-anak rosak dari segi agama. Orang ramai tak kenal agama, orang ramai tak kenal tauhid, orang ramai tak kenal syirik, orang tak tahu bezakan yang hak, orang tak tahu mana yang benar, tak tahu beza bid'ah, tak tahu beza yang sunnah. Pada zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka kenal tauhid, mereka kenal apa itu sunnah, mereka tahu apa itu bid'ah, lalu mereka menutup jalan-jalan untuk mereka mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak menutup, lalu Allah Ta'ala masukkan semua kesesatan dalam diri kita, sampai-sampai kita yang ngaji pun tak sedar kita dah termakan dengan fitnah dan kesesatan tadi. Sesudah kita buat, sesudah kita termakan, sesudah kita bercakap macam mana orang kafir bercakap, iaitu akidah-akidah yang salah. Sekarang yang cakap, yang sebut tu ustaz yang mengaji agama. Ini adalah kesan terhadap ujian, ini adalah azab yang Allah Ta'ala turunkan tadi, fitnah tadi, ujian yang kita lupa. Kita hanya nampak ni fitnah, ujian dari segi dunia je. Harga turun, harga barang makin mahal, apa semua, gaji tak naik, apa semua, per kapita lah, alhamdulillah semua. Kita tengok yang itu je. Barakallahu fikum. Berbagai musibah itu tidak akan hilang kecuali dengan kembali mentauhidkan Allah dan menegakkan syariat-syariatnya, baik terhadap peribadi maupun masyarakat. Al-Quran juga menjelaskan keadaan orang musyrik yang berdoa hanya kepada Allah semata-mata saat ditimpa musibah dan kesempitan. Tetapi ketika Allah membebaskan mereka dari musibah dan kesempitan tersebut, mereka kembali lagi kepada perbuatan syirik. Orang musyrikin ni bila ditimpa musibah, dia doa kepada Allah. Bila dia okey, dia sembah balik mahala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, nampak ni, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maksudnya apa? Doa ikhlas betul-betul kepada Allah, sebab dia tahu yang selamatkan atas kapal ni hanya Allah je. Bagus ya tu, bagus dari sisi kita, bagus lah. Tapi maka tak kala Allah menyelamatkan mereka ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Lepas tu kata Syekh Saleh Munajid, dia kata, jangan juga kita ni jadi perangai macam tu. Bila ditimpa musibah bukan main, ingat Allah Ta'ala, semayang nangis-nangis, semayang jemaah tak tinggal, baca Quran tak tinggal. Bila Allah Ta'ala hilangkan musibah tadi, kembali balik macam dulu perangai, muha sana sini, buat maksiat sana sini, apa semua. Kita pernah tengok depan mata kita sini, orang bila timbul musibah main ikhlas berdoa, menangis pakai jubah je, tak pakai baju lain lah masa kena musibah tu. Cakap macam orang agama je kita ni, insya-Allah kita perintah Allah, kita Allah. Bila Allah Ta'ala hilangkan musibah tadi, kita balik buat balik benda-benda yang melalaikan dia daripada mentaati perintah Allah. Saya bukanlah kata orang macam tu macam orang musyrikin, tak. Saya tak kata dia musyrikin, tapi sikap macam tu, iaitu hanya kembali kepada Allah ketika susah dan lupa kepadanya ketika senang. Ini adalah sikap yang ada pada orang-orang musyrikin. Sedangkan Nabi SAW kata apa? Ta'arrafallahu fir rakha' ya'rifka fi syiddah. Dengar hadis ni, Nabi kata apa? Ingatlah Allah ketika kamu senang, Allah Ta'ala akan ingat kamu ketika kamu susah. Dan waktu apa yang manusia paling susah? Tentang Allah. Bila manusia paling susah? Bila manusia paling susah? Pada mahsyar lagi? Kat dunia? Di dunia ketika manusia paling susah, bersalin. Lagi? Ketika sakratul maut, nak mati tu paling susah sekali. Jadi ingat Allah ketika sekarang, ketika happy-happy, tak ada apa-apa, badan sihat,
Boleh makan burger, boleh makan spaghetti, boleh makan semua nasi lemak, semua makan. Kita happy, tapi dalam keadaan senang ni kita ingat Allah Ta'ala juga. Ingat Allah ketika makan, masuk kereta, berzikir, solat, datang ngaji, mentauhidkan Allah, apa semua. Masa kita ingat, sekarang kita tengah senang, kita ingat Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala akan ingat kita mati nanti. Tapi masa tengah senang ni kita lupa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan lupa ketika susah. Na'udzubillahi min dzalik. Ironinya, ironinya, banyak sekali Muslim saat ini manakala ditimpa musibah, dia pergi menyeru kepada selain Allah. Terbalik. Orang zaman sekarang ni bila susah dia doa kat masjid. Bila senang, habis main masjid apa semua. Bila susah, apa hal anak kita ni kena penyakit teruk ni, jom kita pergi kubur makam Habib sekian-sekian. Terbalik, nampak tak? Orang musyrikin dulu masa dia senang dia doa kepada berhala, susah doa kepada Allah. Kita terbalik, senang doa ke masjid, semayang apa semua, doa ke Allah, ya Allah sihatkanlah anakku, ya Allah. Sekali tak sihat-sihat juga anak dia, makin teruk. Tak boleh jadi ni, jom kita beri doa istighasah dekat makam Habib Noh dekat Singapura. Nampak? Barakallahu fikum. Terbalik, lebih teruk. Lepas tu kan sebagian kata para ulama kita, orang musyrikin zaman ini lebih teruk daripada musyrikin zaman dulu. Dulu masa susah dia minta ke Allah. Sekarang yang musyrikin zaman sekarang senang pun minta kepada makhluk, susah pun minta kepada makhluk. Dulu senang nyanyi lah, nyanyi semua lagu-lagu tu semua, minta kepada makhluk. Lepas tu bila susah, lagi pula pergi ke makam sini, makam sana, makam sini untuk mohon kepada makhluk tersebut. Ini satu bentuk syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Lalu dia kata apa? Ya Rasulullah, ya Syekh Jailani, ya Syekh Rifa'i, ya Syekh Marghani, ya Syekh Badawi, ya Syekh Arab, dan sekian-sekian. Ini syekh-syekh yang famous dekat negara Arab. Ini syekh yang famous. Kalau kat Malaysia, ya makam Habib Noh, ya Habib Noh, ya Habib Noh, kami datang daripada jauh, ya Habib Noh, mohon kepadamu, kalau kamu tak tolong aku, wahai Habib Noh, kepada siapa lagi kami nak minta bantuan? La haula wala quwwata illa billah. Mana ia kena berdua, ia kena nasta'in. Pernah tengok tak video ni? Pernah tengok video tu? Tak pernah tengok? Bukan kat Melaka, dekat Singapura. Naksabandi. Naksabandi. Tak ada pula, mana video dia? Mafi. Kamu dengar tak? Dengar. Ini panjang lah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengar tak? Dengar? Ya Maulana ya Syekh Habib Noh. Dengar. Ya Maulana ya Syekh Habib Noh. Starting doa betul, selawatkan Nabi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam. Tapi tak dengar Habib Syekh qad hadar. Ya, ini bersama aku ada Habib Syekh qad hadar. Bersama aku ada Habib Syekh yang Toki Yahanana tu. Bersama aku ada Habib Syekh. Ya Syekh Maulana. Bersama aku ada Habib Syekh. Habib Syekh Al-Sagaf tu yang nyanyi Yahanana tu. Okey, dengar kata apa? Ya Sayyidi. Wahai Sayyidi, wahai tuanku, kami datang kepada kamu daripada negeri yang min biladin ma'idah. Ini bukan berdoa pada orang mati ke ni? Ini bukan tawassul, ni syirik terus, istighasah terus. Dia letakkan sifat Allah kan. Dengan dosa yang banyak. Janganlah kau menolak kami di hadapan pintu Rasulullah SAW. Kamu tu siapa? Dengar ni. Sampaikan kami kepada Nabi SAW. Ausilna ila Nabi Mustafa.
Siapa dia nak sampaikan? Allah Ta'ala yang sampaikan kita kepada Nabi. هذا ترجي. Hadza taraji, ini adalah pengharapan. Sedangkan ar-raja' hanya kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang nak jumpa Allah Ta'ala, berharap kepada Allah. Inna ila rabbina raghibun, dalam ayat lain surah At-Taubah, hanya kepada Allah kami berharap. Yang ni kata apa? Hanya kepada engkau, taraji. Ini adalah taraji, pengharapan. عندكم نترجاكم بجاه محبتكم للحبيب المصطفى. Dengan kemuliaan kecintaan kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Nampak? أحبونا. Cintailah kami. كنا دائما معكم ومع الحبيب المصطفى. Jadikanlah aku bersama dengan kamu dan bersama Nabi Muhammad SAW. La haula wala quwwata illa billah. Wahai Syekh, jadikanlah aku dan kamu, jadikanlah aku bersama kamu dan bersama Rasulullah SAW. Macam mana Nabi ajar kepada seorang sahabat? Macam mana Nabi ajar seorang sahabat, kata, ya Rasulullah, dia kata, is'al, minta aku apa-apa ya. Seorang sahabat ni dia dah berkorbankan hidupnya kepada Nabi. Dia dah menghadamkan dirinya kepada Nabi SAW. Bila dia khadamkan diri kat Nabi, akhirnya Nabi macam kata, you ask something lah, nanti minta something kat aku. Macam kita lah kan, anak kita dah buat kerja apa semua, okay, minta lah something kan. Dia pun tanya kat sahabat tadi, minta lah something. Dia kata, ya Rasulullah, aku minta satu benda je, aku nak bersama kamu di akhirat kelak. Aku nak bersama kamu di akhirat kelak. Macam mana Nabi dia kata, ada lagi tak mintaan lain? Betul, ni tak ada mintaan lain. Ya, ini saja minta aku ya Rasulullah, aku nak bersama kamu di akhirat kelak. Apa jawapan Nabi? A'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Bantu aku untuk merealisasikan hajatmu dengan banyakkan bersolat. Maksudnya kalau nak bersama dengan Nabi, kena banyak solat, bukan pergi kubur Muhammad ni. Ya, Syekh tu mungkin orang yang saleh, Syekh tu mungkin orang yang saleh, tapi perbuatan dia buat benda tu adalah perbuatan yang syirik kepada Allah. Sambung sikit lagi. Kata apa? في الدنيا وفي الآخرة. Fi dunya wa fil akhirah. Allah musta'an. Supaya aku bersama dengan kamu dengan ini di dunia dan di akhirat. Adakah di tangan makhluk itu nak meletakkan kita bersama dengan Nabi? La ilaha illallah. الله هؤلاء عبادك الصالحون. يا ربنا يا الله دعاهم لا يرد. Baru Rabbana. الدعاء ونطلب منهم الدعاء. إذا أنتم لم تدعوا لنا من يدعو لنا؟ Kata, wahai Syekh sekalian, kalau kamu semua tak berdoa untuk kami, siapa lagi nak berdoa untuk kamu? La ilaha illallah. Kamu doa sendirilah. إذا أنتم لم تنظروا علينا من ينظر علينا؟ Kalau kamu semua tak lihat kepada aku, siapa nak lihat kepada aku? Allahu Akbar. La ilaha illallah. نحن عباد مخطئين. نحن عباد قد ظهر منا من الذنوب كثيرا. Ya, kami hamba yang berdosa. Ini juga alasan macam orang musyrikin dulu. Ya, kita dosa tak boleh sampai ke Allah Ta'ala apa semua. Hujah yang sama disebut orang Syiah. Orang Syiah kata apa? Kita ni banyak dosa, lepas tu kita kena minta melalui Hasan dan Husain. Apa bezanya? فنرجو الدعاء ونرجو المغفرة ونرجو أن تطهرونا من هذه السيئات التي حصلت لنا معنا في أيامنا. اللهم يا ربنا يا الله بجاه هذا الحبيب. Orang baru dah kata, ya Allah, dengan kemuliaan Habib ini. Baru dia seru Allah. Tadi awal-awal tadi seru siapa? Tak tahu dah. Kenapa tak sekat tu saya tak tahu kenapa. Dia tanyalah pemerintah. Kenapa dia tak, kalau saya dah sekat lama dah. Kalau saya PM, saya dah halau dalam Malaysia ni. Okey. Barakallahu fikum. Jadi mereka menyekutukan Allah di masa sempit dan lapang. Mereka melanggar firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya kekalahan umat Islam ketika perang Uhud adalah disebabkan sebagian pemanah yang tidak taat kepada pemimpin mereka. Betul tak? Perang Uhud ada sebahagian saja tak taat, terus kalah. Rasulullah SAW anehnya mereka heran atas kekalahan yang mereka deritai. Maka dengan tegas Allah Ta'ala menjawab, Kul huwa min indi anfusikum. Kekalahan ini datang daripada diri kamu sendiri. Dalam perang Hunain, sebagai umat berkata, kita tak akan dikalahkan. Perang Hunain pula rasa macam belagak, rasa macam kita tak akan kalah, kita dah ramai.
ialah sebagainya baru masuk Islam, maka mereka terasa dengan ramai tentera tu kita boleh menang dalam perangan tersebut. Mereka terlupa Allah Ta'ala yang bagi kemenangan. Nampak tak? Kecil je kesalahan tu. Terkurang sedikit dalam masalah iman kepada yang Allah Ta'ala itulah, dialah Al-Muhaimin, dialah Al-Qawi, dialah Al-Aziz, dialah Al-Jabbar, dialah yang sebenarnya. Terlupa sikit sekejap je bahawa Allah Ta'ala itulah yang memberi kemenangan. Sebabkan terlupa sedikit tu pada first round perang Hunain, kalah orang Islam. Bayangkan kalau orang yang syirikkan Allah Ta'ala seterusnya, habislah, kita tak boleh menang-menang tu. Tak usahlah kita nak angkat tangan, ya Allah bantulah Palestin, kat situ kita minta kat kubur. Macam mana? Habiskan masalah ni dulu. Sebab itulah apa yang pejuang Islam siapa? Yang kalahkan Kristian siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Apa dia buat mula-mula sekali? Dia hapuskan siapa? Dia hapuskan kerajaan Fatimiyah Mesir yang Syiah tu dulu. Ini penyebab orang Islam akan kalah ni. Barakallahu fikum. Dia tengok siapa yang tak sampai malam, dia tak panggil perang besok. Siapa yang langgar perintah Allah, dia tak akan panggil perang. Sebab dia kata orang macam ni akan menyebabkan kita kalah. Kata rahmakumullah, bukanlah maksud saya kita pergi tengok kat orang, tengok kat diri kita juga dulu. Kata mungkin juga orang lain terhalang daripada mendapat kebaikan ni sebab kita yang belajar agama ni pula buat maksiat. Nombor satu, tengok diri kita dulu. Ngaji agama, mengaji hadis, ngaji fiqh, tengok kita pun semacam je buat maksiat juga. Kalau orang macam kita lah yang ngaji Quran sana sini, pergi kuliah sana sini buat maksiat, apatah lagi orang lain. Kita juga sama je. Kita ni majlis-majlis kita sama macam majlis orang lain, dipenuhi dengan maksiat, ada muzik, ada apa semua, ikhtilat, apa semua. Kemudian kita nak mengharapkan kemenangan Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala dalam Quran, wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum sebelah falan tughni 'ankum syai'a. Dan ingatlah ketika perang Hunain, di waktu ketika kamu menjadi congkak, bongkaklah tu, kerana banyaknya jumlah kamu, maka jumlah yang sebanyak itu tidak memberi manfaat kepada kamu. Umar Al-Khattab menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas di Iraq, jangan kalian mengatakan sungguhnya musuh kita lebih jahat daripada kita sehingga tak mungkin mereka mengalahkan dan menguasai kita. Sebab terkadang suatu kaum dikuasai oleh kaum yang lebih jahat dari mereka, sebagaimana kaum Bani Israel dikuasai oleh kaum Majusi disebabkan oleh perbuatan maksiat mereka kepada Allah. Sebab tu orang kafir memang orang kafir kuat. Kenapa orang kafir menguasai orang Islam? Orang kafir boleh pijak orang Islam. Orang kafir boleh buat semua benda. Sebab kelemahan kita sendiri, maksiat yang kita lakukan. Maka mohonlah kepada pertolongan kepada Allah atas diri kalian, sebagaimana mohon pertolongan atas musuh-musuh kalian. Macam ni kita kata, ya Allah, kalahkanlah musuh. Kita juga, ya Allah, bantukanlah kami hadapi maksiat ini, ya Allah. Bantulah kami menolak semua maksiat, ya Allah. Sebab itulah satu ulama' dia kata aku setiap hari aku mohon ampun kepada Allah Ta'ala kerana orang macam aku ni yang dijadi panutan oleh orang lain. Sedangkan dia tu orang alim. Sufyan Ats-Tsauri tak salah saya, orang yang alim jadi rujukan apa semua, dia mohon kepada Allah, orang macam aku ni yang jadi rujukan. Sebab takut dia rasa diri dia banyak dosa. Kata Allah, kesimpulan dia apa? Syirik, maksiat, bid'ah dan seumpama dengannya adalah penyebab kekalahan umat Islam. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin.